Yang kedua, kita boleh fikir tentang lapisan-lapisan langit. Dikatakan langit ni 7 petala langit. Besar mana agaknya satu-satu petala langit tu, kita pun tak tahu. Ya? Ini benda-benda misteri lah. Mungkin satu hari nanti akan ada orang mengupas benda-benda ini. Jadi apabila kitab ini sudah habis, kita akan masuk kepada kitab yang baru. Antara kitab yang pernah kita pelajari, 40 peristiwa, 40 hadis peristiwa akhir zaman, kitab susunan Syekh Fahmi Zamzam. Yang kedua, kita pernah belajar kitab Munyatul Musolli, persoalan tentang semayang. Yang ni satu kitab Syekh Daud Fatani juga. Yang ketiga, kita ada belajar kitab Kimia As-Sa'adah. Tapi kitab Kimia As-Sa'adah ini kita belajar secara petikan-petikan saja, tak belajar keseluruhan kitab. Kitab Kimia As-Sa'adah ini karangan Imam Ghazali. Yang keempat, kitab inilah Kifayatul Muhtaj fi Isra' wal Mi'raj, karangan Syekh Daud Fatani. Dan selepas ini saya bercadang nak mengajar kitab Bimbingan Mukmin, sebagaimana yang diminta oleh Abang Muza kita. Jadi kitab Bimbingan Mukmin ini sebenarnya dia ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin. Alang-alang mengajar Bimbingan Mukmin, saya bawa Ihya Ulumuddin terus. Senang. Tapi Ihya Ulumuddin ni dia tebal sikitlah. Semasa saya mengajar Ihya Ulumuddin, boleh guna kitab Bimbingan Mukmin sebab dia punya isi lebih kurang sama. Cuma ringkas sikit je. Saya bawa satu contoh sini. Ini Ihya Ulumuddin bahasa Melayu. Tebal kitab dia. Satu. Baru satu. Di rumah ada 7 lagi. Dia panjang tau kitab dia. Bila kita nak habis tak tahu. Sebab apa? Kitab kita ni tak sampai 30 muka surat, 8 bulan. Yang ni panjang tu tak tahulah. Silap-silap saya mati dulu apa. Kitab tak habis lagi. Tapi kita ambil ringkas-ringkas lah, sepadan dengan kitab Bimbingan Mukmin. Bimbingan Mukmin tu dia tebal sikit pada ni lah. Jadi dia lebih kurang 2 buku ni. Bimbingan Mukmin. Betul Abang Muza? Lebih kurang. Maksud dia kitab Ihya tu diringkaskan jadi 1 daripada 4 bahagian. Tak apa, kalau tak sempat saya habiskan kitab ni, mana tahu anak saya sempat besar esok dia pula sambung. Dia pula kok jadi ustaz, dia pula sambung. Kitab ni tebal. InsyaAllah mulai minggu hadapan kita guna kitab ni, kitab Bimbingan Mukmin lah. Saya ada Bimbingan Mukmin, yang ni pun ada. Baik, dan akhirnya satu permasalahan. Permasalahan ini sudah kita huraikan dulu masa di awal pelajaran kita, iaitu Nabi Muhammad dia naik ke langit ini adakah dengan jasad saja, dengan roh dalam mimpi, ataupun dengan jasad dan roh dalam keadaan jaga. Kita dah cerita dah. Saya 2 kali cerita, tapi masih orang tanya juga, khususnya di internet. Jadi saya siapkan jawapan dia. Sebenarnya Nabi Muhammad ni dia pergi bukan dalam mimpi, bukan dengan roh saja, tapi dalam keadaan jaga macam kita sekarang, dengan roh dan jasad sekaligus. Antara hujah dia surah Al-Isra' itu ayat yang pertama. Tuhan mengatakan, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Menjalankan hambanya. Tuhan tak kata menjalankan roh hambanya. Dia menjalankan hambanya. Bila menjalankan hambanya, maksud dia dengan roh dan jasad, jaga. Yang kedua, bila Nabi Muhammad balik daripada Isra' dan Mi'raj, dia cerita kepada orang di Mekah. Orang Mekah tak percaya. Bahkan sebahagiannya keluar daripada agama Islam. Orang kafir dah tentu tak percaya. Sebab apa mereka tak percaya? Sebab Nabi Muhammad mendakwa dia pergi dengan roh dan jasad. Kalau Nabi Muhammad kata semalam aku mimpi dah naik ke langit, rasa-rasa mereka nak tolak tak? Tak tolak. Mimpi, okeylah, mimpi tak apa. Ataupun semalam roh aku naik ke langit, tak apa lah. Tapi yang Nabi Muhammad cakap semalam aku, maksud dia dengan roh dengan jasad sekali naik ke langit. Itu sebab orang tak percaya. Mana boleh nak angkat kaki, dua-dua kaki setinggi 1 meter pun tak boleh, ni nak terbang naik ke langit. Itu yang sebab orang tak percaya. Jadi ini menunjukkan Nabi Muhammad naik itu dengan roh dan jasad sekaligus. Hujah kita yang ketiga, dalam surah Al-Isra' ayat 1 itu, Allah memulakan dia punya kalam dia dengan subhana.
Maha suci ya. Perkataan subhana ni digunakan hanya untuk peristiwa luar biasa. Peristiwa biasa-biasa Tuhan tak guna perkataan subhana. Kalau Nabi Muhammad naik dalam keadaan mimpi, dia tak guna subhana. Itu biasalah naik dengan mimpi. Nabi Muhammad naik dengan roh, biasa juga. Tapi bila Nabi Muhammad naik dalam keadaan terjaga, keadaan jaga dengan roh dengan jasad sekaligus, yang tu luar biasa. Sebab itu Allah gunakan perkataan subhana. Yang keempat hujah kita, dalam surah itu Allah gunakan perkataan asra. Isra' apa tu? Isra' ni maksud dia dijalankan pada waktu malam ataupun berjalan pada waktu malam. Kita ingat balik kisah Nabi Yakub. Dia berjalan daripada bumi Kanaan ke Mesir kepada anak dia Nabi Yusuf yang jadi menteri makanan di Mesir. Nabi Yakub dia jalan pada waktu malam sebab sejuk. Bila siang dia pasang kemah duduk. Panas tak boleh berjalan. Malam dia jalan lagi sampailah ke negara Mesir. Disebabkan dia berjalan pada waktu malam ni tadi, dia dipanggil Isra'. Isra'il. Dijalankan oleh Tuhan ataupun dijalankan oleh Tuhan pada waktu malam ataupun berjalan pada waktu malam kerana Tuhan. Sebab itu Nabi Yakub dikenali sebagai Isra'il. Keturunan dia sampai sekarang lah disebut Isra'il. Keturunan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub tu dia bergerak daripada Kanaan ke Mesir dengan mimpi ke tak? Dengan roh saja ke bukan? Dengan roh dan jasad sekaligus. Dalam keadaan jaga dia bergerak, disebut Isra'. Jadi Nabi Muhammad pun Isra'. Maksud dia Nabi Muhammad pun dengan roh dan jasad sekaligus.